ya Allah. Aku berdiri di atas bumi-Mu ya Allah, dengan ajaran-Mu ya Rasulullah. Aku berjalan di atas bumi-Mu ya Allah, hanya dengan cinta-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa khabar? Alhamdulillah. Semangat. Macam tu semangat. Tu tanda kita hidup, kan? Tadi dah meninggal dah sekejap, kan? Ni kita hidup balik. Mudah-mudahan dalam program Al-Kulliyah bertempat di suatu masjid yang tersohor di sini, Masjid Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin. Insya-Allah kita akan teruskan dengan siri yang kedua dalam program Al-Kulliyah TV3 dengan tajuk Kejar Khatam Al-Quran. Kita mengejar khatam Quran. Dan kita lihat pada selalu kita lihat dia macam-macam aktiviti hari ni. Ustaz nak khatam Quran. Ada yang dia buat grup, buat halaqah, cara tradisional. Ada yang dia moden sikit, dia bahagi-bahagi juzuk. Akak dia bahagi-bahagi juzuk. Kemudian dia ada checklist tu. Kau dah siap belum? Khatam secara seorang-seorang baca sejuzuk. Dia tidak tadarus macam dalam halaqah. Jadi dia pun up to date. Sekarang macam-macam kan, ada WhatsApp, Instagram, Telegram, berkilo-kilogram, kan? Jadi macam-macam. Gunalah semua tu untuk kita meninggikan yang dinamakan kalamullah, iaitu Al-Quran. Darajatnya tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi melainkan dia. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita melihat kepada pembicaraan yang lalu, ada yang dibaca Quran kerana nak khatam, ditinggalkan habis ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid, fasahahnya, mudud, matnya, gunnahnya, ustaznya ditinggalkan. Saya yakin tuan-puan kalau dengar Ustaz Rahimi kita baca Quran dalam solat, kan, kita rasa tenang dan sebagainya. Tapi bayangkan yang jadi imam itu, atau kita dengar dia baca laju semata nak khatam cepat, bacaannya tungging terbalik, waqafnya lintang pukang, maka jadilah Al-Quran itu tidak dihargai sebenarnya. Berkenaan dengan fasahah, saya nak sentuh sikit fasahah ni. Cuba kita sebut ramai-ramai fasahah. Fasahah. Fasahah ni kan, fasahah ni fasih lah, fasih. Dan antara perkara yang dibicarakan dalam fasahah ni ialah waqaf dan ibtida. Kita sebut ramai-ramai waqaf, ibtida. Waqaf ibtida ni, waqaf ni kita berhenti, Prof, ibtida kita nak mula balik ayat. Al-Quran ini jika kita tidak jaga waqaf ibtida, maknanya boleh bertukar, ustaz. Boleh bertukar makna. Saya yakin dalam ni ramai tuan-tuan guru kita. Kita ambil contoh ayat dalam bahasa Melayu. Kita baca bahasa Arab. Jika kita tak patuhi waqaf ibtida'nya, seperti lebih kurang bahasa Melayu juga. Maksud lebih kurang itu pada saya nak nyatakan ialah tekstual ayat tu. Kita ambil satu contoh. Ahmad makan roti Bengali di atas rumah. Tu sebiji-sebiji sebut. Sebiji-sebiji kita sebut. Ahmad makan roti Bengali di atas rumah. Katalah ayat tu panjang sampai semput kita nak sebut. Jadi kita berhenti. Berhenti cara yang betul ialah Ahmad makan roti Bengali. Roti Bengali di atas rumah. Kita fahamlah. Ahmad dia makan roti Bengali tu di atas rumah. Cuba kita berhenti, Ahmad makan roti Bengali di atas rumah. Makna dia lintang pukang, kelang kelibut. Ahmad makan roti cerita lain. Hak Bengali duduk atas rumah dia buat apa? Kan? Janganlah saudara-saudara saya yang Bengali kan. Apa ustaz sebut Bengali? Tak, kita sebutlah Jawa, Minang, semua kita sebut lagi, insya-Allah. Hadirin rahimakumullah, kita nak pergi ke seterusnya yang dikatakan kejar khatam Quran ini. Dia tidak baca Quran dengan betul, jadi dia rugi sebenarnya.
dia tak baca Quran ni dengan betul, dia rugi. Orang yang baca Quran dengan betul, dengan tepat, dengan hak-haknya, dia untung besar. Baik, kita nak rujuk Al-Quranul Karim, surah Fatir. Surah apa? Surah Fatir. Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Kita buka mushaf, muka surat 438. Kita baca bersama-sama. Okey, dengan suara yang kuat di pagi hari ini, dengan udara yang nyaman, suam-suam ni, insya-Allah ya, di Alam Damai. Nama pun Alam Damai. Masjidnya nama Al-Mukhlisin. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Dah bersedia semua? Insya-Allah ya, surah Fatir ayat 29 hingga ayat 30. Okey. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Satu ayat lagi. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Maaf saya, muka suratnya sebelah kanan ya, muka surat 437. Hadirin rahimakumullah. Ini orang yang kejar-kejar khatam dia tak dapat. Sebab apa dia tak dapat? Dia terkeluar daripada maksud sebenar, keikhlasan orang baca Quran. Ikhlas, baca Quran ni ikhlas. Ustaz nak cepat pun ikhlas juga. Nak ke mana soalnya? Nak ke mana? Nak bilang, nak tulis dalam diary berapa kali dia khatam? Nak tunjuk kepada insan lain dia banyak khatam Quran? Tidak. Memang itu yang kita nak cari, bukan? Tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi matlamat dia. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, bahawa sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, iaitu yang disebut kitabullah ialah Al-Quranul Karim. Wa aqamus salah, dan mereka itu mendirikan salat. Mereka itu mendirikan salat. Ada beza tak yatluna dengan aqamu, anfaqu? Semua itu perbuatan. Semua itu perbuatan semua. Orang itu dia sedang baca Quran, orang itu dia telah dirikan salat. Tak habis lagi. Wa anfaqu, dan orang itu menginfakkan, mengeluarkan, memberikan nafkah. Zakat, sedekah wajib. Sedekah yang selalu kita sebut, kita tahu sedekah itu sunat. Ada lagi jariahnya, macam-macam istilahnya, walaupun kedudukannya itu berbeza-beza. Hadiah, hibah. Kemudian kita wakafkan harta yang Allah kurniakan pada kita, termasuk dalam kumpulan anfaqu mimma razaqnahum. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yang kami telah berikan, yang kami telah anugerahkan kepada mereka. Mereka ini buat ada perangai dia dua jenis, sirran
wa alaniyah. Ada yang dia wakaf diam-diam, dia infak diam-diam, dia baca Quran diam-diam, dia solat tak tunjuk ke orang, wa alaniyah. Dan ada juga yang orang tengok dia solat, nampak dia menyampaikan sumbangan. Cek besar gedabak cek tu. Kan? Gedabak pun tak sebesar cek tu. Ui, ustaz boleh ke ustaz? Macam riak aja pun. Jangan. Jaga mulut kita. Kita pun tak tahu pun hati dia bagaimana. Kita ni elok husnuzan. Apa dia? Husnuzan. Sebut ramai-ramai. Husnuzan. Macam su'uzan dia suruh sebut kan. Kita tak nak su'uzan. Ini Quran sebut sirran wa alaniyah. Mereka buat semua tu. Solat didirikan. Ya, kemudian membaca Quran, mendirikan solat, kemudian lagi mengeluarkan apa yang Allah rezekikan pada mereka. Sembunyi-sembunyi, terang-terang. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna, mereka semua yang disebut tadi itu, yang daripada dia baca kitab Allah, dia salat, dia keluarkan apa yang Allah rezekikan padanya, dia keluarkan sedekah jariyah, wakaf sebagainya. Yang saya ulang ni nak bagi kita faham, diam-diam dan terang-terang mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah. Perniagaan itu Quran sebut lan tabur. Kita sebut ramai-ramai lan tabur. Lan tabur ini maksudnya never forever. Lan bermakna tidak, la abada, tidak selama-lamanya. Tabur rugi. Bukan lan tabur, orang tu nama Azlan, dia duduk tabur-tabur, bukan. Kan? Ada perniagaan lan tabur sendirian berhad. Saya ingat dulu. Waktu saya belajar dulu, Dewan Makan dia tulis kat situ kan, diuruskan oleh syarikat lan tabur sendirian berhad. Kawan-kawan duk kata, "Oi, lan ni kerja dia tabur je." Bukan, saya kata, itu potongan ayat 29 surah Fatir. Tijarah, perniagaan, lan tidak selama-lamanya, tabur rugi, never forever. Baik, kita tengok lagi apa sambungan ayat 30 yang kita dah baca tadi. Kata Allah, firman Allah, liwaffiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala agar untuk harapan mereka, Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum. Apa dia tu? Ujur dalam makna ni apa dia? Kita kata, ustaz, upah ke? Ujrah, upah ke? Ujur ni pahala. Apa dia? Pahala. Mudah-mudahan mereka mengharapkan Allah menyempurnakan kepada mereka pahala apa yang mereka buat. Ustaz, mereka buat kerana pahala, ustaz. Dah. Sebab yang mereka minta itu daripada siapa? Allah. Mereka bukan minta daripada manusia, bukan minta daripada makhluk. Mereka buat semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Maka itulah yang mereka harapkan, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan mereka mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala yazidahum. Man huwa yazid? Siapa yang menambahkan? Allah. Menambahkan kepada siapa? Mereka yang dirikan solat tadi, yang baca kitab Allah tadi, diri solat, yang keluarkan infak tadi. Mereka itu mengharapkan Allah tambah min fadlih, daripada kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Allah sambung, innahu ghafurun syakur. Sesungguh-sungguhnya kata Allah, dia ghafur, maha pengampun. Syakur, apa maksud syakur di situ? Maha mensyukuri. Itu dia. Maha mensyukuri. Ustaz, macam mana nak kata maha mensyukuri? Allah nak ceritanya, Allah Ta'ala ni maha terima kasih. Allah apabila hamba-hambanya buat sesuatu, cara terima kasih Allah ialah balasan Allah kepada hamba-hamba dia. Itu nak faham begitu. Ustaz, macam mana yang kata, tengok tu Allah maha mensyukuri, syakur tulis kat situ. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia beri pahala terhadap amal-amal yang dibuat oleh para hambanya. Itu Allah syakur. Allah Subhanahu Wa Taala sudi memberikan keampunan apabila diminta oleh para hambanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala syakur apabila dikatakan kepada kita. Apa dia yang dikatakan kepada kita? Surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum. Dan apabila Allah buat satu proklaim, satu pengisytiharan, satu pemberitahuan.
Kepada siapa hambanya? La in syakartum, kata Allah. Sungguh-sungguh jika kamu telah berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, sungguh-sungguh kata Allah, dia akan tambah. Aku akan tambah untuk kamu. Sungguh-sungguh. Lam kat situ tu penekanan. La azidannakum tu tasydid lagi, penekanan 2 kali. Sungguh-sungguh akan aku tambah sungguh-sungguh untuk kamu. Tapi ingat kata Allah, wala in kafartum, di celah-celah itu aku bagi kurnia, dan jika sungguh-sungguh kamu kufur, kata Allah, inna azabi, sungguh-sungguh azab aku la syadid, sangat-sangat apa? Pedih. Allah bagi sikit, kita syukur. Allah tambah ke tanda kesyukuran kita dengan kurniaan yang banyak. Ini hadirin rahimakumullah. Tapi kalau kita kelang-kelibut baca tak dapat benda ni, niat kita pergi lain. Yatluna, maksudnya mereka membaca, menyampaikan ayat Allah. Bitadabbur, membaca dengan reflect, membaca memerhatikan. Ada yang mengalir air matanya bila dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam segmen Bacalah untuk program Al-Kuliah bersama saya Ali Iskandar. Sebelum ni saya pernah kongsikan buku tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan buku hari ini ialah buku kisah hidup Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Buku ini sama dengan siri buku terdahulu, buku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tulisan Dr. Mustafa Murad dari Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir, dan buku ini diterjemahkan oleh Khalifur Rahman Fath, sedap namanya, dan editornya ialah Ramlah Ismail, terbitan Sinergi Media. Kisah yang dikongsikan dalam buku ini ada rujukan di nota kakinya, jadi senang untuk kita fahami dari mana asal kisah yang diterakan dalam buku ini. Dan buku ini juga tidak mengikut chronological order, dia menjurus kepada bab-bab ataupun bahagian tertentu. Buku ini di belakangnya dimuatkan seolah-olah seperti teaser yang buat kita tertarik untuk membaca, kerana Sayyidina Uthman ini Rasulullah dah sebutkan pada zaman beliau memimpin, beliau akan berhadapan dengan fitnah yang cukup besar. Disebutkan dalam halaman ini ataupun dalam bahagian ini hari-hari yang ataupun tahun-tahun yang mencabar bagi Sayyidina Uthman. Tahun ke-24 apa yang berlaku, kemudian tahun ke-26, tahun ke-30, 31, 32, dan yang lebih memberi kesan ialah tahun-tahun pemerintahan ini kita boleh nampak persekitaan, salah faham, hasut menghasut dan sebagainya, pemecatan, pelbagai perkara berlaku disebabkan empayar Islam semakin besar. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang membuatkan fitnah dan juga salah faham semakin lama semakin berluasa, menyebabkan kesalahan yang begitu tragis terhadap Sayyidina Uthman. Jadi anda boleh dapatkan pemahaman lebih lanjut tentang Uthman Al-Affan radhiyallahu an daripada buku ini yang cukup istimewa. Ini antara buku yang saya akui berat dada saya bila membacanya. Kadang-kadang kalau kita tengok filem yang kita rasa, sebab inilah antara buku yang saya tak pernah rasa beginilah. Kalau saya baca buku tentang Umar, saya rasa buku-buku semangat kerana kepimpinannya dan sebagainya. Tapi buku ini kita kadang rasa simpati dan kita rasa besar betul dugaan yang dihadapi oleh salah seorang khalifah ini. Jadi kita sama-sama doakan agar dipertemukan dengan Sayyidina Uthman dan juga Umar, Ali, malah Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah, pastinya di syurga nanti, insya-Allah, kalau kita menjadi Muslim mengikuti contoh mereka ini, insya-Allah. Didapatkan buku ini, Kisah Hidup Uthman Al-Affan. Anda ada sebarang buku yang mungkin berkaitan tapi dalam edisi yang berbeza, boleh juga kongsi kepada kami di facebook.com/alkuliah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, nak bagi contoh, nak bagi kita hadam. Kalau orang kerja khatam Quran, dia tak dapat. Hadam surah Hashr. Allah firman. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an متصدعا لرأيته خاشعا
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kita baca ayat ni. Kita baca, kita kata lau anzalna. Kita yang kata ini kalamullah, kita yang lafazkan. Lau anzalna, kalaulah kata Allah telah kami turunkan Quran ini ala jabal, di atas sebuah gunung. Gunung tu kita tahu strukturnya, tanyalah geologis. Takkan nama gunung kalau tak namanya kukuh, kan? Kukuh dengan batu batanya, dengan Allahu Akbar. Saya bukan pakar dalam bidang tu, katanya geologis. Turunkan Quran atas buah gunung. La ra'aitahu, kata Allah, sungguh-sungguh nescaya kamu telah melihat gunung itu, dia gunung. Khashi'a, dia menjadi khusyuk, Ustaz. Ya, tunduk patuh, khusyuk. Mutasaddi'an, tunduk patuh itu, dan ketakutan dia itu yang amat dahsyat itu menyebabkan mutasaddi', dia hancur berkecai sebab min khasyatillah. Kita pun gunung, Quran turun, dia takut, tunduk patuh, hancur berkecai. Allah sambung watilkal amsal. Demikian kata Allah, permisalan, contoh teladan, metafora linnas nadribuha, yang kami buat untuk manusia. Ustaz, pukul kau kat situ? Ya, pukulan tempelak Allah. Kami tempelak manusia permisalan ini. La'allahum, perhaps kata Allah, mudah-mudahan dengan tempelak ini mereka berfikir. Quran turun atas gunung, gunung hancur berkecai. Turun dekat manusia, manusia tak heran apa. Tak heran apa. Tak ada rasa apa pun, Ustaz. Tak hancur pun, Ustaz. Tunggu nanti sekarang bila Allah firman surah Zalzalah, takkan kita nak tunggu saat itu. Takkan nak tunggu saat apabila idza zulzilatil ardu zilzalaha. Buka surah Zalzalah. Buka surah Zalzalah, surah 95. Bukan 95 surah At-Tina. Tak apa, tengok. Nak bagi kita faham bahawa manusia itu kena ambil banyak pengajaran daripada bicara Allah Subhanahu wa taala. Surah 99. Apabila telah digoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Ini siapa nak kerja khatam Quran, dia tak boleh tadabbur. Dia tak dapat kebajikan itu. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi pada waktu itu terbit segala isi perut dia. Segala apa yang tersimpan dalamnya keluar. Yang kita susah nak cari minyak, petrol, susah nak cari. Hari itu terpancut keluar habis. Meletup, berkecai habis, gunung-gunung berapi dan sebagainya. Bersemburan keluar habis segala emas permata yang kita cari dulu susah, hari itu dia keluar habis. Takkan nak tunggu pada ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga berbunyi? Wa qalal insanu ma laha. Takkan nak tunggu yang tu. Manusia kata, apa benda ni? Nak tunggu gunung hancur berkecai, tak berlaku. Tunggu akhirat besok baru berlaku. Inilah misalan Allah. Orang yang begini kata Allah, liwafiyahum ujurahum. Dia harapkan Allah sempurnakan. Dulu dia baca Quran, ya Allah sempurnakanlah pahala kebajikan yang kau telah janji nak beri kepada aku. Baik, itu sambungan lagi. Hadirin rahimakumullah. Sekarang ini kita buka lagi Quran, kita buka surah Hud. Surah Hud, sambungannya yang seterusnya ialah dengan kita tidak mengejar-ngejar Quran, kita baca dengan baik, kita tadabbur ayatnya satu persatu, kita lihat betul-betul apa bicara Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kebaikan, dapat kebajikan. Okey. Surah Hud, iaitu kalau awal muka suratnya 221. Hari ini kita main-main,
Bukan kita main-main apa, kita main sungguh dengan Quran ni, kita buka, kita belek. Ayat 114. Kita nak baca sikit saja potongan ayat tu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kita nak baca yang tu. Sebab baca Quran ni dapat kebajikan. Okey, ready? Ready? Kita nak baca potongan tu aja. 1 2 mula. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang ni mau tengok betul-betul. Innal hasanat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh-sungguhnya semua perbuatan yang hasanat, yang hasanat baik-baik. Perbuatan tu amalnya amal yang baik. Amal itu yudhibna. Dia boleh menjadi penghapus. Dia boleh menjadi pemadam. Dia boleh eliminate. Boleh buang. Apa dia? As-sayyiat, iaitu dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi Ustaz, Al-Quran ini bila kita baca Ustaz, dia boleh hilangkan kita punya kesalahan? Ya. Dia boleh padamkan kita punya dosa? Ya. Mana dalil dia? Ni, surah Hud ayat 114. Ada orang kata, Ustaz, orang yang kejar khatam Quran tu dia dapat tak Ustaz? Dapatkah baca dengan bacaan kelang kelibut macam tu? Jadi kebajikan kah? Tak, dia jadi dosa. Dia jadi dosa. Apa hukum membaca dengan ahkamut tajwid fardu ain? Ustaz kan? Tanya Ustaz Latif lagi lah kan, fardu ain. Tiap-tiap orang kena baca. Mesti baca dengan bertajwid. Ni dia baca kelang kelibut. Gunah hilang kelang kelibut. Huruf apa berterabur habis. Ismam tak ismam dilanggar habis. Tak jadi kebajikan pada dia. Sedangkan kita nak kebajikan. Lu orang tanya Ustaz, dia baca Quran elok dah Ustaz, tapi dia tak faham. Dapatkah pada dia hasanat? Dapat. Tapi balik, dia tak faham tapi hatinya bersih, suci. Tuan-puan cuba pergi tengok pelajar-pelajar hufaz, pelajar-pelajar tahfiz ni. Kita boleh baca ayat, awak faham tak? Dia akan senyum, tak faham. Tapi kita boleh tanya ayat ini muka surat berapa dia ingat, baris ke berapa dia ingat, semua dia ingat. Faham? Tak faham. Cuba tengok wajah dia. Shining. Macam wajah Kak Sal. Seri-seri. Merah elok nampak. Kita tengok wajah dia, kita tahu ini wajah insan, ini wajah insan, wajah manusia yang dah penuh dalam sanubarinya cahaya. Cahaya apa? Cahaya Al-Quran. Ini kita tengok wajah dia kan keliru. Kan keliru. Orang ke beruang. Hadirin rahimakumullah. Baik. Ustaz, kalau orang kejar khatam Quran, dia dapat tak banyak benda? Tak dapat. Apa yang dia tak dapat? Seterusnya, sambungan ya. Seterusnya ialah setiap kali dia baca Quran dengan kualiti yang Allah mahu, yang Allah nak, yang Rasul ajar pada kita, bertambah bilangan ayat dia. Baca bertambah ayat, maka bertambahlah pahala daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz yang kejar khatam Quran tadi pun banyak ayat juga dia baca. Tapi dia baca macam mana? Dia baca tidak mengikut akan tata cara yang sebenar. Dia sibuk. Nak cepat ni. Nak 100 ayat ni, nak 100 ayat ni. Baik. Kita dengarkan satu hadis. Hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an riwayat, tapi disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' ya. Siapa nak rujuk hadis nombor 6468.
daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kata man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunut lailah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ya. Dia kata siapa, Nabi kata siapa, man qara'a, siapa-siapa, tak kira siapa pun, qara'a, dia baca. Dia baca. Bila sebut baca, kita kena rujuk balik surah yang pertama turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra. Iqra berkehendakkan ada vokal, bunyi keluar qaul, suara masih bunyi. Kalau kita tu apa dia tu? Miming pun tak. Kan miming ni dia ada -1 dia. Ada -1, mulut kumat kami tumpang tiru suara orang. Kan semua orang dia tengok filem Hindustan, dia pun asyik lah tengok pelakon. Oh, suara sedapnya. Bukan suara dia. Kan? Tengok suara rupanya nenek yang menyanyi. Kan sedap suara, kan? Baik. Hadirin rahimakumullah. Nabi kata man, barang siapa qara'a, dia telah baca. Ya? Dia baca dengan 100 ayat. Fi lailatin, pada satu malam dia usaha baca dengan elok, dengan betul, dengan tepat. Tu kena syarah hadis ni. Kata Nabi, kutiba lahu qunutu lailah, maka ditulis baginya pahala kebajikan, ibarat dia pahala salat sepanjang malam. Qunutu lailatin, dia buat ibadat sepanjang malam. Tuan-tuan, kita buat tak? Yasin tak sampai 100 ayat, 83 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, ambil 100 Baqarah. Allahu akbar. Ustaz, nak baca surah-surah pendek boleh tak? Janji cukup 100. Hadis ni yang umum. Dia tak disyaratkan surah-surah apa, maka kita bacalah apa-apa surah yang kita nak. Hadirin rahimakumullah. Jika kita tidak kelang-kelibu nak khatam Quran, hadirin rahimakumullah, kita ambillah yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita cuba buka sekejap surah Zumar. Ni surah Zumar. Surah Zumar ayat 23. Inilah dah ni. Inilah. Punya banyak kebajikan jika kita tak kelang-kelibut untuk kita khatam Quran, maka kita akan dapat Al-Quran ialah sebaik-baik ucapan. Tidak ada ucapan yang sebaik-baik daripada Al-Quranul Karim. Surah Zumar muka surat 458, buka pada ayat 23. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Az-Zumar itu? Kalau kita baca betul-betul, kita akan jumpa, hadirin rahimakumullah, iaitu Allah telah menurunkan perkataan yang baik, iaitu Al-Quran ayat 23. Hadirin rahimakumullah. Kita baca ramai-ramai, sikit-sikit ya kita baca sampai apa tu, kitabam mushtabiha, kan? Kita baca sikitlah. Sama-sama kita baca. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mushtabihan mathaniya taqsha'iru min. Nafas tu pagi-pagi. Okey, kita sambung. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mushtabiha. Allah Subhanahu wa taala lah, kata Allah, dia menurunkan perkataan yang paling baik, ya, iaitu Al-Quran yang berupa ayat-ayatnya, ya, lagi berulang-ulang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mathani, berulang-ulang,
taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah, bila kita sampai pada kat situ kita kata Allahu akbar, gemetar kerananya kulit orang yang takut kepada Tuhan. Allah, gemetar kulit ni, bukan qalbu lagi, julud, kulit gementar, terasa bergerak-gerak, ditarik-tarik bila membaca ayat-ayat Allah itu. Sebab apa? Perkataan yang baik itu melembutkan qalbu kita. Hadirin rahimakumullah. Inilah banyaknya kebajikan yang kita akan dapat daripada Al-Quran yang dibaca, bukan terkejar-kejar kerana nak cepat khatam, tapi kita baca dengan bitadabbur, baca dengan reflect. Reflect ni kita baca, kita renung diri kita. Kita baca, kita renung diri kita. Kita baca, kita renung diri kita. Hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, duduk di manalah orang yang baca Quran ini? Kita duduk di mana orang yang baca Quran? Baca dengan elok, dengan tertib. Saya tanya hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ada dua kumpulan. Disuruh kita pilih berada di dalam kumpulan tersebut. Kumpulan pertama terdiri daripada orang yang elok-elok wajahnya, elok-elok pakaiannya, cantik rupanya, perkataannya menyedapkan hati, dan bau orang-orang tu wangi semua. Dengan kita nak duduk sebelah orang yang kita tengok Allahu akbar, pakaiannya kelang-kelibut, compang-camping, kartun Flintstone pakai pun lawa pada dia. Tengok dia pakai baju tu keliru kan, keliru. Roti jala ke baju orang, baunya tengik. Kita nak duduk sebelah siapa? Nak duduk sebelah mana? Yang baik-baik tadi tu. Yang baik-baik itu kita katakan dia adalah malaikah, al-malaikatul muqarrabun. Sebagai penutup, orang akan bertanya kita, Ustaz, kalau kita dah khatam Quran Ustaz, kita dapat apa? Kita dapat apa Ustaz? Kita dah khatam Quran kan? Tak dapat apa ke Ustaz? Dapat. Ad-Dailami meriwayatkan bahawa siapa yang dia khatam Quran, dia daripada Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah sampai minal jinnati wan nas, habis dia baca. Hari ini mungkin 3-4 ayat, 100 ayat semalam sebagainya. Kemudian dia doa. Doa itu turut diaminkan dengan 4,000 malaikat. Berapa malaikat? 4,000 malaikat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, antara sahabat Nabi yang daripada kecil duduk keliling Nabi. Orang utara sebut keliting. Hingga Nabi pernah tepuk dadanya sambil membaca doa Allahumma faqihhu fiddin. Tepuk dada dia. Ni kalau tepuk dia ganggu mikrofon lagi. Allahumma faqihhu fiddin, bang. Kan, tepuk dada. Ibnu Abbas dia akan hantar orang dalam kota Madinah cari siapa nak khatam Quran. Di mana dia tahu tempat tu ada khatam Quran, dia akan pergi berkumpul duduk di situ. Sebab dia tahu bahawa doa orang yang khatam Quran diaminkan oleh 4,000 malaikat. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lihat pula bahawa bila khatam Quran itu hadirin rahimakumullah, air mata kita akan mengalir. Kerana Allah izin kita hidup di dunia ni, lihat kalamnya, kalam itu akan menemani kita. Dan bagi anak-anak yang hadir ni, ingat, ayah-ayah, ibu-ibu kamu bukan sia-sia menyuruh kamu sebagainya. Kamu buat dapat kebajikan, tapi kamulah membalas kebajikan mak ayah yang tidak terkira harganya wang ringgit, berlaut, intan belian bergunung, belum dapat membalas jasa mak ayah membesarkan kamu. Maka Nabi SAW, tuan telah pun bersabda, mafhum ya, siapa yang punya anak tu baca Quran dan anak tu khatam Quran, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan tanjak pada ayah dan ibunya di akhirat nanti. Barang siapa ada anak dia tu baca Quran, khatam Quran, maka Allah akan pakaikan padanya tanjak. Tanjak tu apa? Kalau kita tanjak tu destar kan, mahkota lah, buahlah perkataan tu bagi kita faham, kepada ayah dan ibunya di akhirat nanti. Bila dilihat, penghuni dia ni
dia ni orang hebatnya, ada pakai mahkota bergemerlapan. Siapakah mereka ini? Ini orang yang punya anak di dunia dahulu membaca Quran dan khatam bacaan Quran. Insya-Allah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain masa insya-Allah dalam rancangan yang sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.